ibadah itu dengan rasa hati. Tu simple ayat lah. Ayat yang simple tu. Beribadah dengan hati yang hidup, hati yang mula bangun tidur. Hati yang mula merasa, dan bila kita merasa itu, kita dapat melihatlah keaiban-keaiban diri kita, dan seterusnya kita cuba baiki diri kita, insya-Allah. Ya, begitulah untuk orang awam. Tapi kalau untuk pemimpin, saya syorkan dah banyak kali disebut, mohonlah tubuhkan enakmen tarikat tasawuf agar masyarakat terpandu untuk memilih tarikat-tarikat muktabar, supaya tidak tersesat dengan pendakwa-pendakwa di luar sana, golongan mak lipat lah kan. Soalan yang kita nak ajukan kepada Dr. Abdullah Jalil adalah berkenaan, kita nak dapatkan pendapat lah. Macam tadi Tuan Guru dah bercerita secara umum bagaimana kita nak nilai pemimpin itu amalkan tarikat ke tak amalkan tarikat, bagaimana sifat dia. Kita nak dapatkan respon daripada Doktor sendiri. Mungkin dari segi kesan, mungkin daripada penonton-penonton hari ni, dia dengar forum ni, and terbuka hati dia untuk mendalami ilmu tarikat. Apa kesan dia dalam sebuah organisasi, komuniti dan sebagainya? Silakan. Ya, baik. Terima kasih. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Jadi terima kasih di atas soalan itu berkenaan dengan kesan dan bagaimanakah kita ni nak melihat dan mengenal kedudukan tarikat tasawuf yang dalam kehidupan kita ni. Kalau saya boleh simpulkan dalam bahasa orang awam macam saya ni lah kan. Tarikat ni ialah usaha kita dengan didikan daripada para guru kita untuk kita berusaha menjadi hamba Allah pada setiap masa dan keadaan zahir dan batin. Itu maksudnya lah. Maksudnya kita nak beribadah dengan kehadiran rasa hati. Sebab tu kalau kita tengok bila Rasulullah SAW bertanya kepada Sayyidina Jibril AS, apakah itu ihsan yang disebutkan sebagai tujuan daripada tariqah ataupun daripada cabang ihsan itulah adalah kita panggil asas bagi ilmu tariqah atau ilmu tasawuf ni. Tasawuf itu tujuan, tariqah itu jalan dia. Rasulullah kata anta'budallaha. Jadi itu jelas ilmu tasawuf ataupun tarikat ni, dia bukan kita meninggalkan ibadat, bukan ilmu rasa-rasa, tetapi dia adalah hakikat dalam ibadat ataupun rasa dalam ibadat. Maksudnya beribadat. Rasulullah kata anta'budallaha ka'annaka tarah. Asasnya ialah anta'budallah, iaitu engkau beribadat pada Allah. Jadi kalau di sana ada ajaran-ajaran yang kononnya kata nama tarikat ke, hakikat ke, makrifat ke, tapi tidak menekankan ibadat syariat, itu tak betul. Sebab asasnya anta'budallah. Jadi bukannya Rasulullah kata antarallah, engkau melihat Allah, tapi Rasulullah kata anta'budallah, iaitu engkau beribadat kepada Allah. Tetapi beribadat engkau kepada Allah itu dengan musyahadah dan muraqabah. Ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jadi apa yang saya boleh simpulkan atau memudahkan ialah tariqah ini mengajar kita, mendidik kita untuk beribadah dengan kehadiran hati. Hati semakin hidup, hati semakin hadir dalam ibadah, hati semakin sedar dalam ibadah. Sebab tu orang yang kita panggil bertariqah ni memang kita panggil dia akan kita panggil hatinya mula sedar, bahawa dia akan mula-mula sedar. Dia seperti mana kata para ulama, anna sunniyamun fa idza matu intabahu. Manusia itu tidur apa? Tidur hatinya. Bila dia meninggal, dia terpisah jasad dan roh, baru dia nampak, rupanya aku ni ada diri rohani, aku ni ada diri batin. Itulah hakikat sifatnya dan sebagainya, dan hakikat dirilah kita panggil. Tapi bukan makna kita panggil tidak mengambil berat tentang zahir ataupun mengambil berat tentang syariat. Tidak, bukan begitu. Jadi dengan mengambil tariqah yang betul, seseorang itu akan dapat merasakan ataupun dapat melihat bahawa dia sedang berusaha memperbaiki diri zahirnya dan diri batinnya.
Kalau dulu mungkin nampak pada diri zahirnya lah, nak baiki pakaian dia, nak baiki kemaskan janggut dia, nak baiki, itu bagus, alhamdulillah, bukan tak bagus. Tapi dalam tarikhah ni dia akan mendidik lagi. Dan kalau boleh diuraikan lagi, mungkin tarikhah ni macam ilmu telik diri lah, ilmu mencermin diri. Dia bukan nak cari kesalahan orang lain. Itu yang saya suka tadi bila Tuan Guru Haji Rozani sebut, kata untuk mengenal dua musuh tu, mengmusuh kita nafsu dan syaitan dan nafsu. Sebab bila orang yang hati dia mati ni, dia tak dapat membezakan antara hati dan nafsu. Disebut hati dan nafsu ni tu seolah-olah sepakat dia selalu. Sepakat dia selalu sehingga tak dapat nak dibezakan. Jadi dengan bertariqah, maka kita seseorang itu akan dapat berusaha untuk menjadi hamba Allah yang sempurna dan zahir dan batin. Bahkan hakikat yang batin tu, diri rohani itu sebenar-benarnya tempat pandang Allah, tempat telik Allah pada seseorang. Yang saya rasa tuan-tuan guru kita dah uraskan. Okey, baik. Jadi dengan maksudnya apa? Maksudnya kita sebagai orang awam, ataupun kita apabila tidak melalui ataupun mengambil ilmu tariqah ataupun tasawuf ni, kita ditakuti kita, maksudnya kita punya kefahaman agama dan amalan agama kita itu hanya apa kita panggil tertumpu banyak kepada yang zahir. Tertumpu banyak pada yang zahir. Tentang apa kita panggil hal ehwal hati kita, tentang sifat-sifat hati kita, tentang penyakit-penyakit tersembunyi nafsu kita. Jadi kita kurang aware. Sebab betul ilmu ni dia macam telik diri. Sebab tu bagi saya di antara kebaikan hati yang hidup ni, bila kita apa kita panggil, kita belajar para masyayikh kita ni, maka apabila hati itu hidup, maka dia akan dapat melihat aib diri. Dia akan dapat mengenal. Di antara nikmat yang paling besar adalah dapat mengenal keaiban diri. Itu nikmat besar sangat tu. Sebab kita bertasawuf, tariqah ni bukan nak tengok aib orang. Kita nak tengok aib diri kita. Moga Allah tahu, Allah perkenalkan aib diri kita, dan Allah SWT kita mohon Allah baiki keaiban diri kita itu. Sebab tu saya tengok orang-orang tasawuf sufi ni, dia bukan sibuk dengan orang lain. Dia sibuk dengan Allah, dengan diri dia sendiri untuk baiki. Dan kita nakkan kalau boleh waktu nyawa kita dicabut, roh kita dicabut daripada nyawa kita itu, roh kita dalam sebaik-baik keadaan. Sekurang-kurangnya kita kata roh kita tu mencapai jiwa mutmainnah. Kalau kita ada 7 peringkat nafsu tu kan, ataupun 7 peringkat jiwa, daripada ammarah, kemudian nafsu ammarah, kemudian lawamah, kemudian mulhamah, kemudian mutmainnah, kemudian mardiyah, kamilah dan sebagainya. Maka kalau boleh kita target tu, kalau boleh nak wafat ketika dicabut nyawa kita itu, adalah jiwa kita di sisi Allah. Jiwa yang mutmainnah, yang Allah iktiraf sebagai hamba. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Maksudnya engkau dalam kalangan hamba-Ku. Jadi bila seseorang itu mencapai jiwa mutmainnah, Allah jiwa hamba, jiwa seorang hamba, kembali ke alam akhirat dengan status seorang hamba yang di sisi Allah. Dan kalau tengok Al-Quran juga, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ambillah perhatian, dengan zikir kepada Allah lah hati ataupun jiwa kamu menjadi mutmainnah. Jiwa menjadi mutmainnah. Maka sebab itulah tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita lihat orang yang bertariqah ni, pasti dia akan mengambil berat ajaran atau amalan zikrullah. Ya, itu memang jelas. Dan tanda seseorang itu makin dekat dengan Allah, pasti dia akan makin cinta zikrullah. Dan zikrullah ni adalah pintu syariat. Pintu untuk mengamal, berkuat ataupun mempunyai kekuatan beramal dengan syariat. Dan saya bukan maknanya reka-reka sendiri, bukan. Ini saya bacakan hadis daripada Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu. Atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam a'rabiyan. 2 orang lelaki badui datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu orang bertanya satu soalan. Man khairul rijal ya Muhammad? Siapakah lelaki yang terbaik wahai Muhammad? Kalau para sahabat yang rapat tak panggil Rasulullah ya Muhammad, dia panggil ya Rasulullah. Tapi sebab dia orang badui ni, dia tabiat dia agak kasar sikit. Dia kata man khairul rijal? Siapa sebaik-baik lelaki wahai
Muhammad. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man tala umruhu wa hasna amaluhu. Orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Kemudian satu orang lelaki lagi kata wa qala al-akhar. Bagus juga dia tanya soalan ni. Kalau mungkin para sahabat yang ada adab yang tinggi mungkin takut nak tanya soalan ni. Sebab soalan ni macam menunjukkan orang tu rasa berat dengan syariat. Tapi Allah datangkan orang Arabi, orang yang kata kasar-kasar sikit. Sahabat Rasulullah SAW juga. Maka dia kata, inna syara'i al-islami qad kathurat alaina. Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam ni qad kathurat alaina. Dah bertambah-tambah dah ke atas kami. Mungkinlah kita pun tahu zaman tasyrik kan, Rasulullah datang hukum. Jadi dia kata, wahai Rasulullah, inna syara'i al-islami qad kathurat alaina. Syariat Islam ni dah bertambah banyak pada kami ni. Maka dia kata, fababun natamassaku bihi jami'. Maka apakah pintu yang kalau kami berpegang dengannya, dia akan jami'. Maka dia akan menghimpunkan yang lain-lain. Maka Rasulullah kata, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Maka hendaklah lidah kamu itu sentiasa basah dengan zikrullah. Lidah yang basah dengan zikrullah ni maknanya apa? Maknanya yang memperbanyakkan zikrullah. Sehingga orang yang memperbanyakkan zikrullah ini akan merasa bahawa kelalaian itu satu kesalahan. Sebelum hatinya hidup, sebelum dia mengambil berat tentang zikrullah, dia tak akan dapat rasa itu. Dia tak akan dapat rasa bahawa lalai itu satu kesalahan. Tetapi apabila hatinya mula hidup, dia mula melihat kehadiran hatinya, rasa hatinya dalam ibadah. Jadi Rasulullah kata, hendaklah lisan kamu, lidah kamu itu sentiasa basah dengan zikrullah, iaitu banyakkanlah berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian kenapa juga kita kena ambil berat tentang zikrullah? Kerana Rasulullah dah bagi tahu sebenar-benarnya penyakit kita ni, kelemahan umat Islam ni adalah kerana penyakit hati, iaitu penyakit cinta dan benci. Saya bawa hadis juga. Daripada Thauban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni hadis Sunan Abi Daud. Yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Rasulullah kata hampir-hampir masa nanti umat-umat yang lain sekeliling kamu ni akan saling berlumba-lumba ataupun bantu-membantu untuk menyerang kamu seperti mana orang yang nak makan berebut-rebut nak makan. Faqala qailun wa min qillatin nahnu yawma idzin. Adakah kerana kami pada tu ya Rasulullah, pada waktu tu kami ni sedikit? Qala bal antum yawma idzin katsir. Kata Rasulullah, bahkan kamu pada hari tersebut ramai. Kita hari ni berapa bilion? 2 lebih bilion umat Islam. Walakinnakum ghusaun ka ghusa'is sail. Tetapi kamu ni ibarat buih-buih air. Maksudnya banyak tapi tak kuat. Wala yanza'annallahu min suduri aduwikum al-mahabata minkum. Dan Allah akan tarik daripada hati musuh-musuh kamu rasa takut kepada kamu, dan wala yaqdhifannallahu fi qulubikum al-wahn. Allah akan campak ke dalam hati-hati kamu ni penyakit al-wahn. Faqala qail, maka satu orang sahabat berkata, ya Rasulullah wa mal wahn. Wahai Rasulullah, apa itu wahn yang dicampakkan hati kami ni? Maka Rasul kata, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cintakan dunia dan bencikan mati, iaitu tidak cintakan kurang rindu. Bukan tak percaya, kurang rindu. Tak rindu kepada alam akhirat, tak rindu kepada apa kita panggil kepada disebut dalam sebagian hadis kepada jihad dan sebagainya. Jadi saya ada mendengar satu orang ulama kita sebut, bila Rasulullah bagi tahu pada kita penyakit kita, yang ketika kita lemah ni, datang orang musuh-musuh Islam datang untuk menyerang kita ni, ketika itu kita ada penyakit wahan. Penyakit wahan ni penyakit apa? Penyakit cinta dan benci. Iaitu benci dan cinta ni adalah daripada penyakit hati. Maka Syekh tersebut menunjukkan bahawa ubat bagi penyakit cinta dan hati ni adalah ilmu tasawuf. Kerana apa? Kerana ilmu tasawuf lah yang membahaskan secara mendalam, dan ilmu tarikah ni lah yang membahaskan cara mendidik atau membersihkan hati. Kerana apa? Dengan
amalan apa kita panggil tersebut, maka dia akan dapat membetulkan rasa cinta dan rasa benci. Hari ni orang tak dapat rasa cinta tu ibadah. Kalau kita fahamlah sebenar-benarnya cinta ni di antara setinggi-tinggi ibadah. Sebab tu kita akan dibangkitkan dengan orang yang kita paling cintai ketika kita mati. Kan satu orang datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia kata, ya Rasulullah, apa kita panggil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa Allahu akbar. Rasulullah sallallahu dia tanya Rasulullah, ya Rasulullah, mata sa'ah, bilakah akan berlakunya kiamat? Maka Rasul kata, ma'adattalah, apa yang kamu sediakan untuk hari kiamat? Itu yang lebih penting. Maka dia kata, aku tak sediakan perkara yang banyak ya Rasulullah. Aku solat tak banyak, ibadat tak banyak, tapi aku cintakan Allah dan Rasulnya. Maka Rasul kata, anta ma'aman ahbabta, ataupun sebagian riwayat kata, al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai pada hari kiamat. Jadi kata Saidina Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ni, dia kata, kami para sahabat tidak ada perkara yang lebih menggembirakan kami setelah kami masuk Islam lebih daripada hadis ini. Lebih daripada hadis di mana seseorang itu akan dibangkitkan bersama dengan orang yang paling dia cintai ke akhirat nanti. Ke akhirat nanti dia akan dibangkitkan bersama dengan orang yang paling cintai. Kata Anas bin Malik, amalan aku tak macam Rasulullah, ibadat aku tak macam Sayyidina Abu Bakar, tak macam Umar radhiyallahu anhu. Tapi tanpa syak lagi aku mencintai mereka bertiga dan aku harap dibangkitkan bersama mereka bertiga. Jadi para sahabat, walaupun kita kata berbeza-beza tahap pengorbanan, ibadat dan sebagainya, tapi dalam bab cinta mereka pada Rasulullah, tak ada isu. Tak ada isu. Mereka tanpa syak lagi, Rasulullah lah orang yang paling mereka cintai. Bila ditanya pada Senali kan, bagaimana rasa cinta pada Rasulullah tu, maka ibarat lebih cinta pada Rasulullah ibarat daripada nakkan air ketika sangat dahaga di hari yang sangat panas. Macam tu sekali digambarkan. Maksudnya apa saya nak cerita? Masalah hati. Jadi dengan apa kita panggil dengan tariqah dan zikrullah ini, maka insya-Allah kita akan dapat beribadah itu dengan rasa hati. Tu simple ayat lah. Ayat yang simple tu. Beribadah dengan hati yang hidup, hati yang mula bangun tidur. Hati yang mula merasa, dan bila kita merasa itu, kita dapat melihatlah keaiban-keaiban diri kita dan seterusnya kita cuba baiki diri kita, insya-Allah. Ya, begitulah untuk orang awam. Tapi kalau untuk pemimpin, saya syorkan dah banyak kali disebut, mohonlah bawa tubuhkan enakmen tarikat tasawuf agar masyarakat terpandu untuk memilih tarikat-tarikat muktabar, supaya tidak tersesat dengan pendakwa-pendakwa di luar sana, golongan mak lipat lah kan. Ya, terima kasih, minta maaf.